Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali bersiaran secara langsung dari studio Digital BH di PWTC. Siaran langsung ini diikuti oleh dibuat melalui FB Live PH yang diikuti kira-kira 4.8 juta pengikut. Bersama saya di studio sekarang ini ialah Ahli Parlimen Sungai Besar YB Budiman Muhammad Zohdi. Selamat datang ke studio YB. Selamat datang. Soalan pertama saya ialah persoalan penting dalam pemilihan calon untuk PIU 14 ialah calon yang paling sesuai. Kriteria calon bagaimana yang menjadi pilihan rakyat? Sebelum saya nak menjawab kepada persoalan ini, saya fikir kita kena memahami apa yang berlaku dalam persekitaran politik pada hari ini. Yang pertama, persekitaran politik pada hari ini lebih memperlihatkan soal liberalisasi politik. Maksudnya pasaran politik, pengundi tidak lagi melihat parti, tetapi dia melihat kepada personality calon itu sendiri. Dan apa kita melihat kepada personality calon ini sendiri, tentulah ada beberapa kriteria yang berlaku. Dan saya kira zaman disebut Barisan Nasional meletakkan songkok pun boleh menang, pernah disebut kan, itu sudah berakhir. Market politik, pengguna yang cerdik politik, mereka benar-benar mencari ahli politik yang benar-benar boleh menjiwai cita rasa mereka, dan benar-benar di saat mereka memerlukan, calon-calon ini boleh hadir. Saya letakkan 3 kriteria yang utama. Yang pertama, dia mesti dikenali. Sebab dalam satu konstitusi yang besar, setiap calon itu sebaiknya dikenali. Bagaimanakah dia mahu memperkenalkan dirinya? Sebab itu saya di antara individu yang mengelak sebolehnya jika calon Barisan Nasional pada kali ini adalah calon payung terjun. Sebaiknya calon itu sudah dikenali di peringkat awal. Yang kedua, dia mesti disukai. Mungkin ada ramai orang yang dikenali tetapi tidak disukai, mungkin kerana persepsi-persepsi yang negatif. Dan yang ketiga, yang saya fikir tidak kurang pentingnya juga, ialah calon itu mesti mempunyai voting attraction, ataupun setidak-tidaknya market pengundi memilih individu ini mesti ada sebab. Mungkin kerana dia ni bijak dalam membawa isu-isu masyarakatnya di parlimen, ataupun dia ni mudah didekati, ataupun dia boleh sebagai seorang intelektual, mesra, dermawan dan sebagainya. Jadi ketiga-tiga prasyarat ini saya fikir adalah satu prasyarat yang sangat penting sebenarnya. Ya. Okay, dalam amanat Presiden, secara tertutup secara lalu, dikatakan ada memberi contoh kaedah memilih calon ni dalam seperti dalam pilihan kecil Sungai Besar tahun lalu yang kebetulan YB jadi calon BN UMNO. Antara kriteria dia guna pakai untuk calon PIU 14 akan datang. Ini sudah jadi contoh apa pada sebenarnya mekanisme atau kaedah ini saya sendiri sebenarnya di peringkat awal itu terkejut, kerana praktis ini di peringkat Barisan Nasional, terutama di Semenanjung, adalah sesuatu yang sangat jarang-jarang dilakukan. Ketika mana saya sudah menjadi adun, kemudian ketika ada pilihan raya kecil, saya diminta juga bertanding di peringkat parlimen. Saya fikir untuk Barisan Nasional ini sangat jarang-jarang berlaku. Tetapi seperti yang kita telah diterangkan, bahawa ada mekanisme-mekanisme tertentu, menggunakan tapisan tertentu, menggunakan penarafan-penarafan tertentu yang akhirnya berkehendakkan individu seperti saya ini bertanding kembali. Jadi secara generalnya pada saya, kita serahkan ini kepada pucuk pimpinan parti yang terbukti punya track record bukan saja di Sungai Besar Kuala Kangsar, tetapi pilihan raya kecil di Sarawak baru-baru ini juga menggunakan mekanisme yang sama. Saya fikir mekanisme yang sama ini boleh meredakan keadaan. Okey, menjelang PIU akan datang, persoalan penting ialah mampukah UMNO BN merampas balik Selangor dengan kriteria pemilihan calonnya? Saya positif dalam politik ini. Saya sangat percaya dan yakin politik ini adalah seni kemustahilan. Seperti mana pada tahun 2008 kita sendiri tidak menyangka Barisan Nasional akan tumpas di Selangor, seperti juga pada pilihan raya kecil ke-14 akan datang ini. Tidak mustahil untuk Barisan Nasional kembali mengambil alih Selangor berdasarkan daripada gerak kerja yang telah pun diperkenalkan oleh Tan Sri Horma sebagai contohnya, berdasarkan daripada ketelitian kita memilih calon, berdasarkan daripada isu-isu pentadbiran Azmin Ali. Saya fikir tidak mustahil untuk kita ambil alih Selangor pada pilihan raya akan. Tapi ada yang kata Menteri Besar Selangor Datuk Seri Azmin Ali popular di kalangan pejabat awam dan rakyat. Saya fikir kalau persepsi atau realiti, kalau difikirkan daripada segi perbandingan, saya meletakkan Tan Sri Khalid Ibrahim itu lebih
daripada Azmin Ali kalau daripada segi pakatan versus pakatan, ya. Kerana kalau kita lihat kemenangan pilihan raya umum baru-baru ini adalah di bawah pentadbiran Khalid Ibrahim, bukan di bawah kemenangan ataupun faktor Azmin Ali. Azmin Ali ini mendapat menteri besar setelah mereka menolak keluar menerusi langkah kajang. Kalau kita pastikan benda ini berlaku kan. Jadi Azmin Ali tidak boleh mendabik dada. Dan kalau kita lihat isu-isu transparansi kan, kenapa Azmin Ali menjadi menteri besar yang tidak mahu menandatangani ikrar bebas rasuah di Selangor kan, dan rupa-rupanya ada kaitan dalam insiden yang berlaku 2-3 hari ini kan. Jadi soal pentadbiran Azmin Ali sangat-sangat boleh untuk diperhatikan. Kenapa kadang-kadang bila ada isu tertentu membabitkan SPM, membabitkan ahli keluarga terdekat yang ditahan, kena ada dakwaan rasuah dan sebagainya, ada pembangkang kata itu bermotif politik dan sebagainya. Apa sebenarnya berlaku? Kehebatan pembangkang ini pada saya sama ada dia PKR, kehebatan mereka adalah menjawab isu, dan dia hanya menjawab saja isu tanpa dia ambil kira sama ada isu itu boleh can buy atau tak boleh jual atau boleh jual. Jadi apabila kena kepada batang hidung mereka akan cepat-cepat menafikan bahawa ini adalah ada kaitan daripada segi politik. Sebab ada kalanya mereka ini tidak membuat perbandingan berapa ramai anggota Barisan Nasional yang juga dalam masa sama disiasat kan. Esko Pemuda, kemudian ahli parlimen, Esko Negeri juga pernah disiasat oleh pihak SPRM. Mungkin dia ada persepsi untuk mewujudkan persepsi dalam bina. Ya, pada saya kemahiran pembangkang ini adalah daripada segi propaganda mereka kan. Goebbels antara yang mahir dalam propaganda di zaman Hitler menyebut beberapa kali kan, penipuan yang diulang berkali-kali itu akan diyakini benar. Jadi setiap saja isu-isu yang dikaitkan dengan pembangkang, mereka cepat-cepat akan menyalahkan pihak kerajaan seolah-olah wujudnya konspirasi, seolah wujudnya salah laku. Dan perkataan konspirasi ini mungkin secara umumnya kita kenal dengan penuh popular ketika zaman reformasi dahulu kan, disebut bahawa Anwar Ibrahim itu dijatuhkan kerana konspirasi politik, padahal apa yang berlaku ialah salah laku seks yang berlaku, tuduhan-tuduhannya pada ketika itu kan. Jadi pada saya dakwaan ini hanyalah sekadar untuk melampias alasan-alasan mereka daripada tidak mahu bertanggungjawab. Okey, baiklah, soalan terakhir saya Wabi ialah kedudukan PAS di Selangor sekarang unik. Di peringkat negeri masih bersama pentadbiran kerajaan negeri Selangor, masih bersama pakatan, tapi peringkat nasional sudah keluar daripada pakatan. Sebab itu saya melihat dalam gerak kerja PAS ini, saya sebagai ahli parlimen Barisan Nasional bersedia dengan pilihan raya daripada segi two party corner, maknanya bekerja daripada segi satu lawan satu, bukan satu lawan dua. Kerana saya melihat dalam sejarah mana-mana terekod, apatah lagi di Selangor ini, saya melihat hubungan PAS dan juga kerajaan negeri itu begitu intim sekali kan. Dan pada saya ini menyebabkan saya mesti berfikir, dan teman-teman jentera kali kedua, supaya jangan kita hayal dengan lakonan-lakonan ini. Kita terus bersedia dengan pilihan raya, kita mesti ada persediaan satu lawan satu dalam pilihan raya akan datang. Baiklah, kita sudah sampai ke penghujung program Bicara. Terima kasih Wabi. Ya, terima kasih. Sudi datang ke studio BH hari. Kita jumpa lagi lain kali. Terima kasih. Pernah disebut kan, itu sudah berakhir. Market politik, pengguna yang cerdik politik, mereka benar-benar mencari ahli politik yang benar-benar boleh menjiwai cita rasa mereka, dan benar-benar di saat mereka memerlukan, calon-calon ini boleh hadir. Saya letakkan 3 kriteria yang utama. Yang pertama, dia mesti dikenali. Sebab dalam satu konstitusi yang besar, setiap calon itu sebaiknya dikenali. Bagaimanakah dia mahu memperkenalkan dirinya? Sebab itu saya di antara individu yang mengelak sebolehnya jika calon Barisan Nasional pada kali ini adalah calon payung terjun. Sebaiknya calon itu sudah dikenali di peringkat awal,
Yang kedua, dia mesti disukai. Mungkin ada ramai orang yang dikenali tetapi tidak disukai, mungkin kerana persepsi-persepsi yang negatif. Dan yang ketiga, yang saya fikir tidak kurang pentingnya juga, ialah calon itu mesti mempunyai voting attraction, ataupun setidak-tidaknya market pengundi memilih individu ini mesti ada sebab. Mungkin kerana dia ni bijak dalam membawa isu-isu masyarakatnya di parlimen, ataupun dia ni mudah didekati, ataupun dia boleh sebagai seorang intelektual, mesra, dermawan dan sebagainya. Jadi ketiga-tiga prasyarat ini saya fikir adalah satu prasyarat yang sangat penting sebenarnya. Ya. Okay, dalam amanat Presiden, ya, kita kata tertutup selasa lalu, ya, dikatakan ada memberi contoh kaedah memilih calon ni, ya, dalam seperti dalam pilihan kecil, Sungai Besar tahun lalu, ya, yang kebetulan YB jadi calon BN, ya, UMNO. Antara kriteria dia guna pakai untuk, ya, calon PIU 14. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali bersiaran secara langsung dari studio Digital BH di PWTC. Siaran langsung ini diikuti oleh dibuat melalui FB Live PS yang diikuti kira-kira 4.8 juta pengikut. Bersama saya di studio sekarang ini ialah Ahli Parlimen Sungai Besar YB Budiman Muhammad Zohdi. Selamat datang ke studio YB. Selamat datang. Soalan pertama saya ialah persoalan penting dalam pemilihan calon untuk PIU 14 ialah calon yang paling sesuai. Kriteria calon bagaimana yang menjadi pilihan rakyat? Sebelum saya nak menjawab kepada persoalan ini, saya fikir kita kena memahami apa yang berlaku dalam persekitaran politik pada hari ini. Yang pertama, persekitaran politik pada hari ini lebih memperlihatkan soal liberalisasi politik. Maksudnya, pasaran politik, pengundi tidak lagi melihat parti, tetapi dia melihat kepada personality calon itu sendiri. Dan apa kita melihat kepada personality calon ini sendiri, tentulah ada beberapa kriteria yang berlaku. Dan saya kira zaman disebut Barisan Nasional meletakkan songkok pun boleh menang, berdasarkan daripada gerak kerja yang telah pun diperkenalkan oleh Tan Sri Horma sebagai contohnya, berdasarkan daripada ketelitian kita memilih calon, berdasarkan daripada isu-isu pentadbiran Azmin Ali, saya fikir tidak mustahil untuk kita ambil alih Selangor pada pilihan raya akan. Tapi ada yang kata, ya, Menteri Besar Selangor Datuk Seri Azmin Ali agak popular di kalangan pejabat awam dan rakyat. Saya fikir kalau persepsi atau realiti, ya, kalau difikirkan daripada segi perbandingan, saya meletakkan Tan Sri Khalid Ibrahim itu lebih daripada Azmin Ali kalau daripada segi pakatan versus pakatan, ya. Kerana kalau kita lihat kemenangan pilihan raya umum baru-baru ini adalah di bawah pentadbiran Khalid Ibrahim, bukan di bawah kemenangan ataupun faktor Azmin Ali. Azmin Ali ini mendapat Menteri Besar setelah mereka menolak keluar menerusi langkah kajang. Kalau kita pastikan benda ini berlaku, kan. Jadi Azmin Ali tidak boleh mendabik dada. Dan kalau kita lihat isu-isu transparansi, kan, kenapa Azmin Ali menjadi Menteri Besar yang tidak mahu menandatangani ikrar bebas rasuah di Selangor, kan? Dan rupa-rupanya ada kaitan dalam insiden yang berlaku 2-3 hari ini, kan? Jadi soal pentadbiran Azmin Ali sangat-sangat boleh untuk dipertikaikan. Kenapa kadang-kadang bila ada isu tertentu membabitkan SPM, membabitkan ahli keluarga terdekat yang ditahan, kena ada dakwaan rasuah dan sebagainya, ada pembangkang kata itu memotif politik, dan sebagainya. Apa sebenarnya berlaku? Kehebatan pembangkang ini pada saya, sama ada dia PKR, kehebatan mereka adalah menjawab isu, dan dia hanya menjawab saja isu tanpa dia ambil kira sama ada isu itu boleh can buy atau tak boleh jual atau boleh jual. Jadi apabila kena kepada batang hidung mereka akan cepat-cepat menafikan bahawa ini adalah ada kaitan daripada segi politik. Sebab ada kalanya mereka ini tidak membuat perbandingan, kan? Berapa ramai anggota Barisan Nasional yang juga dalam masa sama disiasat, kan? Esko Pemuda, kemudian Ahli Parlimen, Esko Negeri juga pernah disiasat oleh pihak SPRM. Mungkin dia ada persepsi untuk mewujudkan persepsi dalam bina. Ya, pada saya kemahiran
pembangkang ini adalah daripada segi propaganda mereka. Kan, Goebbels antara yang mahir dalam propaganda di zaman Hitler menyebut beberapa kali kan, penipuan yang diulang berkali-kali itu akan diyakini benar. Jadi setiap aja saja isu-isu yang dikaitkan dengan pembangkang, mereka cepat-cepat akan menyalahkan pihak kerajaan seolah-olah wujudnya konspirasi, seolah wujudnya salah laku. Dan perkataan konspirasi ini mungkin secara umumnya kita kenal dengan penuh popular ketika zaman reformasi dahulu. Kan disebut bahawa Anwar Ibrahim itu dijatuhkan kerana konspirasi politik. Padahal apa yang berlaku ialah salah laku seks yang berlaku, tuduhan-tuduhannya pada ketika itu kan. Jadi pada saya dakwaan-dakwaan ini hanyalah sekadar untuk akan datang. Ini sudah jadi contoh apa pada sebenarnya mekanisme atau kaedah ini saya sendiri sebenarnya di peringkat awal itu terkejut kerana praktis ini di peringkat Barisan Nasional terutama di Semenanjung adalah sesuatu yang sangat jarang-jarang dilakukan. Ketika mana saya sudah menjadi adun, kemudian ketika ada pilihan raya kecil, saya diminta juga bertanding di peringkat parlimen. Saya fikir untuk Barisan Nasional ini sangat jarang-jarang berlaku. Tetapi seperti yang kita telah diterangkan bahawa ada mekanisme-mekanisme tertentu, menggunakan tapisan tertentu, menggunakan penarafan-penarafan tertentu yang akhirnya berkehendakkan individu seperti saya ini bertanding kembali. Jadi secara generalnya pada saya kita serahkan ini kepada pucuk pimpinan parti yang terbukti punya track record bukan sahaja di Sungai Besar Kuala Kangsar, tetapi pilihan raya kecil di Sarawak baru-baru ini juga menggunakan mekanisme yang sama. Saya fikir mekanisme yang sama ini boleh meredakan keadaan. Okey, menjelang PAYU akan datang, persoalan penting ialah mampukah UMNO BN merampas balik Selangor dengan kriteria pemilihan calonnya? Saya positif dalam politik ini. Saya sangat percaya dan yakin politik ini adalah seni kemustahilan. Seperti mana pada tahun 2008 kita sendiri tidak menyangka Barisan Nasional akan tumpas di Selangor, seperti juga pada pilihan raya kecil ke-14 akan datang ini. Tidak mustahil untuk Barisan Nasional kembali mengambil alih Selangor.